بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia yang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat berkumpul lagi, dapat bersama-sama lagi dalam Masjid Sayyidina Abu Bakar Hutan ini, juga sama-sama sahabat-sahabat saudara-saudari yang berada dalam live Nusa Islam Hutan. Alhamdulillah wassalam. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam ini akan dilimpahkan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dinilai sebagai satu amal saleh insya-Allah. Kita pada malam ini akan melanjutkan lagi kuliah tafsir Al-Quran, yang mana pada minggu lepas kita telah sampai pada ayat ke-36 daripada surah Al-Baqarah. Masih lagi menceritakan tentang Nabi Adam AS dan Hawa ketika mana telah ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala telah memberikan larangan kepada mereka berdua untuk mendekati pokok. Larangan itulah Allah Ta'ala suruh, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nikmatilah syurga ini, makanlah semau-maunya apa yang ada dalam syurga ini. Nikmatilah apa saja ada dalam syurga ini, tapi cuma satu je, jangan kamu dekat dengan pohon ini. Cuma manusia ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, punya banyaknya perkara yang halal Allah SWT berikan kepada kita. Kadang-kadang ada kerana nafsu kita ataupun kerana hasutan syaitan, kadang-kadang kita tertanya tentang beberapa perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Sebab itu kita tengok ada beberapa di kalangan kita kadang terjebak juga pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya pengaruh dan bisikan syaitan, di mana kita kena berhati-hati kerana ini adalah musuh kita yang nyata sehinggalah pada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala sebut, kalau kamu dekat dengan pokok ini, fatakuna minal zalimin, kamu akan jadi orang zalim, kamu akan jadi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu kedua-duanya digelincirkan oleh syaitan dan diasal oleh syaitan, digelincirkan oleh syaitan dari syurga dan dikeluarkan daripada keadaan semula,
mana keadaan yang telah mereka nikmati di dalam syurga itu. Wa qulna bidu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu, Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Perkataan ihbitu menunjukkan satu jumlah yang ramai. Seorang tak dipanggil ihbitu. Kalau dua orang dipanggil ihbita, tapi Allah Ta'ala menggunakan ihbitu. Sebab itulah sebagian ulama mufassirin mengatakan yang dicampakkan ke dunia itu, turunkan ke dunia itu, bukan saja Nabi Adam dan Hawa, tetapi juga Iblis. So, kita katakan 3 atau lebih itu ramai lah. Maknanya ihbitu, turunlah kamu, iaitu Adam, Hawa dan Iblis atas dunia. Dan Allah Ta'ala sebut sebahagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lain. Sebagian ulama mufassir mengatakan Iblis ni akan menjadi musuh kita. Kedua-duanya makhluk yang ditaklif oleh Allah Ta'ala dan akan menjadi musuh kita sampai bila-bila. Sebagian ulama mufassir mengatakan di kalangan manusia itu juga akan ada saling bermusuhan antara satu sama yang lain. Maka telah nyatalah kisah pembunuhan yang pertama terjadi daripada anak Adam AS, iaitu Qabil dan Habil. Dan seterusnya, apabila manusia berkembang biak, maka sebahagian daripada mereka kufur dan sebahagian daripada mereka beriman, dan pertentangan antara hak dan batil itu akan ada sehingga hari kiamat. Begitu Allah sebut sini, ba'dukum li ba'din adu, sebahagian daripada kamu akan menjadi musuh pada sebahagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi, dan bagi kamu tempat kediaman di bumi, ya. Fil ardi mustaqarrun, iaitu tempat kediaman di bumi, wa mata'un ilahi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. So, kesenangan hidup ini, mata' ini juga bersifat sementara. Kesenangan kerana di bumi ini ada juga kesenangan nikmat, ada juga ujian yang Allah berikan. Tapi kalau kita lihat daripada kesenangan dan ujian, kesengsaraan, maka kita tidak akan boleh mengira nikmat dan kenikmatan yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung segala nikmat yang Allah berikan, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi kalau perkara yang pahit dalam kehidupan kita, dengan pahit kita akan mengingat sampai bila-bila. Sebab itu kita hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut kesenangan yang diberikan di dunia ini sifatnya sementara sehingga pada waktu-waktu tertentu. Iaitu akhirnya bumi ini akan dimusnahkan. Sama ada bumi ini dimusnahkan ataupun kamu akan meninggal dulu. Kamu akan dimatikan dan dimasukkan ke dalam kubur. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, daripada Tuhan-Nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ada pandangan yang mengatakan kalimat yang disebutkan dalam ayat ini adalah kalimat taubat. Ya, demikianlah kata Ibn Katsir rahimahullah. Ayat dari surah Al-A'raf ayat 23 menafsirkan, memperincikan maksud kalimat itu, iaitu Allah Ta'ala mengajarkan kalimat taubat kepada Nabi Adam AS, iaitu firman Allah Ta'ala ayat 23 surah Al-A'raf,
ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang selalu kita baca pas kita solat. Kita selalu baca. Apa maksud doa ni? Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah bukan kerana keampunan-Mu kepada kami, ya Allah, dan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu kepada kami, ya Allah, nescaya jadilah kami orang-orang yang rugi. Ulama mufassirin mengaitkan dengan larangan yang Allah Ta'ala beri yang tadi kepada Nabi Adam AS, wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kamu jangan dekat pada pokok tu. Kalau kamu dekat dia, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Bukan saja dekat, Nabi Adam dan Hawa telah digoda oleh syaitan sehingga dia memakan buah larangan itu. Jadi otomatik dia menjadi orang yang zalim kalau ikut di sisi Allah SWT. Lalu kalimat yang Allah Ta'ala ajarkan kepadanya, mestilah kalau kamu nak bertaubat, kamu mesti mengaku kamu telah menzalimi diri kamu. Buangkan sifat merasakan diri kita suci. Dan apabila kamu nak kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala, kamu kena beritahu kepada Allah Ta'ala bahawasanya kamu telah melakukan kezaliman dan kamu memerlukan keampunan Allah dan kamu memerlukan rahmat Allah. Sedangkan pandangan mengatakan Nabi Adam AS ketika mana dicampakkan akan kata dunia, riwayat lah, tak tahulah riwayat dia sahih tidak. Riwayat mengatakan Nabi Adam AS dicampakkan di atas dunia, turun di Sri Lanka. Turun di Sri Lanka. Sebab itu di Sri Lanka tu ada satu nama tempat, Bukit Adam. Benar dalam rancangan Jejak Rasul di Rukun TV3 bawa satu tempat, Bukit Adam. Dipercayai bahawa Nabi Adam AS manusia yang pertama sekali diturunkan di situ. Nabi Adam AS. Ramai orang bawa khurafat dan tahyul dekat situ lah. Mohon hajat dan sebagainya. Biasalah sebelah sana, India, Sri Lanka. Dan sebenarnya riwayat mengatakan Hawa diturunkan di bumi dan diturunkan di satu tempat nama Jeddah. Jeddah ni semenanjung Arab Saudi. Dan dalam riwayat itu mengatakan bahawasanya mereka ini sesat, tidak bertemu sesama mereka selama 300 tahun. 300 tahun. Lama kan? Jadi kita kata panjangnya umur mereka. Memang umur Nabi Adam panjang. Allah Ta'ala kurniakan umur Nabi Adam AS 960 tahun. Umur para Nabi dahulu memang panjang. Kalau umur Nabi Nuh AS dakwah dia saja 960 tahun. Tentu umur dia 1000 lebih. Nabi Adam dan riwayat mengatakan umur dia Allah Ta'ala kurniakan 1000 tahun. Kemudian ketika Allah Ta'ala telah mengajarkan kepadanya semua nama, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, lalu dia telah, Allah Ta'ala telah menunjukkan semua nama-nama anak cucunya, sehinggalah manusia yang terakhir dilahirkan di atas bumi. Nabi Adam mengenal semua nama-nama. Kemudian dia tertarik dengan satu nama, iaitu Nabi Daud AS. Kali ditanya, berapa kau umur cucu ini? Katanya umurnya 60 tahun. Tambahkan daripada umur 40 tahun, genap ke umurnya 100 tahun. Lalu Nabi Adam telah dikurangkan daripada umurnya 1000 tahun kepada 960 tahun. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa Nabi Adam AS, lalu dia katakan, umur aku ni 1000 tahun, belum lagi sampai ada. Lalu malaikat mengingatkan dia, kau dah lupa ke bahawasanya kau telah memberikan kepada cucumu, iaitu Daud AS 40 tahun daripada umurmu. Sekarang ni dah tiba ajal kamu untuk dicabut. Itulah kata manusia ni. Bukan Melayu dia dah lupa, manusia pun dah lupa jugalah.
Dia katakan si Nabi Adam AS ini panjang, ya. Bila diturunkan di atas bumi, ya, maka dia mencari-cari, ya, pasangannya sehingga jumpa pasangannya, ya, selepas 300 tahun. Ya, setengah pandangan mengatakan selama 300 tahun Nabi Adam AS sesat, lalu fatalaqa Adam, Allah Ta'ala ajarkan kalimat taubat kepada Adam, Allah Ta'ala mengampunkan. Allah ajarkan kalimat taubat kepada Nabi Adam. Allah tunjukkan macam ni cara nak taubat. Bila Nabi Adam mengungkapkan doa ini, lalu Allah Ta'ala menerima taubat. Kalau kita tengok dalam lafaz doa ini, lafaznya adalah dalam bentuk jamak. Zalamna anfusana, kami adalah, maksudnya kami Adam, Nabi Adam dan Hawa, ya. Setelah mereka bertemu, mereka taubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam AS. Setengah pandangan mufassirin mengatakan Nabi Adam AS ini tidak melakukan dosa. Nabi Adam ini seperti mana Nabi-Nabi terdahulu, Nabi-Nabi kemudian ni, semua para Nabi adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa. Tapi dia melakukan kesilapan. Ada juga Nabi-Nabi yang melakukan kesilapan, seperti Nabi kita dari Muhammad SAW. Dia tidak ada dosa, tapi dia kadang melakukan kesilapan yang Allah Ta'ala tegur, seperti dalam surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ya, dia berpaling dan dia bermasam muka setelah datang satu orang yang buta kepadanya untuk bertanya tentang perkara penting tentang agama ini. Dan Nabi SAW mengikut ijtihad dia. Jadi penting dia melayani orang-orang yang membesar Quraisy, ya? Yang mana kalau didakwahkan mereka itu lebih nampak beruntung, kerana membesar Quraisy bila mereka masuk Islam, yang lain semua kapal Islam, ya. Jadi Nabi SAW pun telah, kalau kita lah pun, kalau kita jumpa orang penting, tiba-tiba datang, ya, anak kita ke datang yang mana tak tahu, kita tengah melakukan satu pertemuan yang penting, kita pun mungkin akan rasa begitulah Nabi SAW. Itu Nabi SAW tidak berdosa, dia melakukan kesilapan, sehingga sebab dia tidak tahu mana yang lebih penting, mengikut perkiraan sebagai seorang manusia, tentulah pemimpin yang besar pengaruhnya lebih penting untuk difokuskan untuk dakwah. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam jiwa. Allah mengatakan bahawasanya si buta ini, dia lebih ikhlas untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala daripada pembesar Quraisy, yang mana mereka pun tidak akan masuk Islam. Demikianlah para Nabi dan Rasul, mereka tidak melakukan dosa, tetapi mereka melakukan kesilapan yang mana kesilapan mereka itu terus dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya maksum, itu maksudnya maksum. Adapun kesilapan kita ni, kadang-kadang adakala Allah Ta'ala beri ingatan kepada, ujian kepada kita untuk tegur kita. Adakala ni Allah Ta'ala biarkan kita, yang kita takut. Bila kita tidak diuji, bila kita bersenang-senang dalam melakukan dosa, kita takut itu Allah Ta'ala berikan nikmat untuk menimpakan satu istidraj kepada kita. Itu diberikan nikmat untuk supaya kita ni makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazbillah. Dan itu juga berlaku disebutkan dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang kufur, seperti mana Fir'aun laknatullahi alaihi, di mana Fir'aun ini telah diberikan berbagai-bagai nikmat sebagai tanda istidraj untuk makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita dalam ayat ini, ya,
fataba alaiha, lalu Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam AS setelah Allah ajarkan dan dia terima. Sebab itu kalau kita nak bertaubat kepada Allah SWT, kita lihat rujuk daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bagaimana kalimat-kalimat yang berkesan untuk Allah terima taubat kita. Ya, apa yang Nabi ajar? Nabi ajar kita istighfar, Nabi ajar kita solat taubat. Dan Al-Quran juga mengungkapkan doa-doa yang penting untuk taubat. Seperti doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Syarat untuk kita bertaubat adalah kita membuang keegoan dan takabur yang ada dalam diri kita. Dan kita dah terangkan tentang sifat iblis, yang mana dia enggan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia bongkak, dia takabur, yang menjadikan iblis itu orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, kerana mempunyai sifat sombong. Dan kita dah baca dalam hadis Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang mempunyai sifat kibir walaupun sebesar zarah, mempunyai sifat sombong walaupun sebesar zarah. Tuan-tuan, menakutkan sifat sombong, sifat merasa lebih baik, sifat meremehkan orang lain, merasa kita lebih suci, lebih hebat daripada orang lain. Ada dia sifat ni, walaupun sebesar zarah, tak akan masuk syurga sahaja. Sebab itu kalau kita nak dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita nak taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala, kita kena turunkan ego kita. Kita kena mengaku kita buat salah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku telah zalim diri aku. Ingat kezaliman apa yang kita buat. Ya, sebab setengah orang kadang-kadang dia nak berdamai dengan manusia. Setelah dia bergaduh dengan manusia, dia nak berdamai, dia rasa rimas. Bila lah aku nak bergaduh, tak apalah, ya, aku minta maaf. Minta maaf tu, dia kata bukan maksud aku ni salah, minta maaf supaya aku tak nak bergaduh dia. Ya. Itu yang silap. Kita minta maaf sebabnya ikhlas mengaku kesilapan kita, apa yang kita tersilap, turunkan ego kita. Walaupun mungkin kita rasa kita isyad, kita rasa kita mengaku kesilapan. Kalau saya ada salah, mohon maafkan. Betul-betul kita salah kata, mungkin tersinggung bahasa. Jadi itu tanda orang yang mengikut jalan orang-orang soleh, yang bersih hati, sentiasa memohon maaf. Allah Ta'ala sifatkan golongan yang akan mewarisi syurga adalah wal kazimin al ghais wal 'afin 'anil nas, orang yang menahan kemarahannya dan suka memaafkan orang lain, ya, suka minta maaf dan memaafkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang banyak melakukan kebajikan, yang tidak ada sifat sombong dalam dirinya. Sebab sombong ni yang akan menghalang kita daripada bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di mana syurga Allah itu luas antara langit dan bumi. Jadi inilah doa yang Allah ajarkan, yang mana kita hendaklah selalu mengungkapkan doa ini dalam solat kita, apa sajalah. Kalau kita nak Allah Ta'ala beri perhatiankan kepada doa kita, mustajabkan doa kita, banyakkan ungkapkan kalimat-kalimat taubat begini. Ya, sebelum kita mohon hajat, ungkapkan kalimat taubat. Juga Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Allah, Nabi-Nya, iaitu Nabi Yunus AS, doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lebih kurang sama je konten, iaitu mengaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau, tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW, tidak ada satu orang Muslim yang berdoa dengan doa ini melainkan doanya akan dimustajabkan. Jadi kalau kita nak cepat doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka doalah doa ini. Banyak doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau ramai
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Nah, jangan kita ikut pada sebagian satu ajaran sesat. Dia dipanggil apa? Bomo VIP Dia ajar pada orang beramal ni. Ini bisikan iblis, syaitan. Dia amal ayat Quran tapi dia pusing sikit, dia ubah sikit. Dia kata la ilaha illa anta, amalkan ni, subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Dia kata kuntum minaz zalimin, bukan kuntum. Dia kata Allah pula buat zalim. Maha suci engkau, sesungguhnya engkau lah buat zalim. Ini kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita mudah terkeliru. Boleh tengok kat video-video kat YouTube, boleh tengok bagaimana orang-orang yang mengikut ajaran sesat ni kadang-kadang dia mengaburi mata kita, mengaburi pendengaran kita. Nampak macam dia guna ayat Quran, tapi dia ubah sikit baris supaya maksudnya terseleweng. Dan kalau kita dijaya, kita amal, maka takut-takut kita akan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita buat berdasar ilmu, rujuk ayat Quran betul, rujuk hadis Nabi SAW. Tak salah untuk kita cari rujukan hadis yang kita amalkan, hadis itu hadis sahih atau tidak, untuk amalan kita. Jadi ini adalah fadilat untuk kita berdoa. Lebih mudah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut innahu huwat tawwabur rahim, kerana Allah Taala ini Maha menerima taubat, Ar-Rahim, lagi Maha penyayang. Rahmat Allah Taala, Maha penyayang kepada orang yang selalu bertaubat. Ada satu hadis Nabi SAW sebut kullu bani Adam khata'un, khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu akan melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Itu adalah disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu setiap hari kita melakukan dosa zahir, dosa batin, maka kita kena memperbanyakkan istighfar. Seperti mana Nabi SAW ajarkan kepada kita, Nabi sebut, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku beristighfar kepada Allah Ta'ala satu hari 70 kali. Dalam riwayat lain, satu hari 100 kali. Maka itu Nabi yang masuk tu pelihara dosa tu pun istighfar kepada Allah Ta'ala satu hari 100 kali. Cuba kita bandingkan dalam kehidupan kita, berapa banyak kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dalam erti meminta ampun sebenar. Kadang-kadang akhir solat kita ni istighfar juga, istighfar Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Tapi betul tu istighfar? Betul tak? Apa syarat istighfar? Kita ingat kesilapan kita, dosa kita. Setidak-tidaknya masa tengah semayang tadi, kita ada reka sikit, kita ingat benda lain. Macam ni kita persembahkan solat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, tak 100% khusyuk pun. Fikiran kita melayang ke tempat sikit, tempat lain. Habis solat, pertama kali istighfar, ya Allah, ampunlah aku, ya Allah, ada kekurangan ibadat kita. Adakah kita fokuskan perkara itu, ataupun kita istighfar sebab dia adalah rutin tanpa kita membawa jiwa kita? Itu penting kan? Kadang-kadang kita amalkan zikir, kita tak bawa hati kita. Begitu juga orang tanya kita, macam sihat tak? Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan niat puji Allah pun, tapi sekadar nak menjawab soalan orang yang bertanya. Kita tidak puji pun dalaman tak puji Allah, tapi mulut puji Allah. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahir. Allah tidak akan menerima doa, zikir orang yang ghafil, leka aja, lahir, lalai. Tengok berapa banyak zikir yang kita ungkapkan yang kita lalai pada istighfar, tapi tak mengaku kesilapan. Ucap tahmid Alhamdulillah, tapi tak fikirkan nikmat-nikmat Allah. Sebut Subhanallah, tapi tak benar-benar sucikan Allah.
Sebut Allahu Akbar tapi tak benar-benar mengagungkan Allah. Ini perkara ni biasa dalam kita sebut tak habis lepas solat kita buat, tapi hati kita tak fokus. Hati tak fokus kerana sebahagian daripada amalan adalah hati. Kalau hati baik, baiklah semuanya. Kalau buruk, buruklah. Semuanya bergantung pada hati. Semua bergantung pada niat kita. Kalau niat kita ikhlas, dapat apa-apa. Kalau tak ada niat, tak ada. Maka jangan kita tertipu dengan bisikan syaitan, kerana dia selalu akan menggoda kita untuk melarikan ingatan kita, untuk kita ingat perkara yang tak berapa penting. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu ni wahai anak Adam melakukan dosa pada siang dan malam. Secara zahir atau secara tersembunyi. Dosa tersembunyi banyak kita buat. Dosa tersembunyi mungkin banyak kita buat. Yang mana Allah Ta'ala akan mengetahui kita punya dosa dan kita tahu ni apa yang kita lakukan. Orang mungkin menghormati kita kerana orang tak nampak kesalahan dan aib kita. Tapi kalau Allah Ta'ala buka aib kesilapan kita, semua orang tahu. Kalau dibuka lah orang yang melakukan dosa hari ni, maka akan hitam mukanya. Kalau dia nampak macam itu, kita pun malu nak berjalan di hadapan orang. Nak pergi masjid pun malu. Nak pergi kelas pun malu. Sebab apa? Aib terbuka. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah tutup aib. Dan Allah tahu kamu melakukan dosa siang dan malam. Astaghfiruni, datanglah minta ampun kepada aku. Minta ampun. Aghfir lakum, aku bersedia untuk mengampunkan dosa kamu. Mana ada kita tengok kat dunia ni, bila satu orang yang kita melakukan kesilapan pada dia hantar mesej WhatsApp kepada kita, marilah datang minta maaf kat saya nak maafkan. Tak ada. Dia tak ada. Kalau kita tak suka dengan satu orang tu, memang banyak buat perkara yang kita tak suka, adakah kita sanggup mesej dia, marilah datang minta maaf kat saya sedia nak maafkan awak. Dah kalau kita benci lah, mungkin blog, mungkin Facebook dia pun kita unfriend atau kita tak nak dengar lah pun kerana kemarahan kita kan. Tapi Allah tak begitu. Berapa ramai orang buat dosa. Allah kata kamu buat dosa siang malam buat dosa mari nak datang kat aku nak ampun. Itu sifat Allah Ta'ala. Sebab itu Allah gandingkan sifat dia, innahu huwa tawwabur rahim. Dialah yang maha menerima taubat dan dia maha penyayang. Dalam satu hadis sebut Allah Ta'ala ni mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat diberikan ketika mana di dunia dan diagihkan di kalangan jin dan manusia, haiwan dan semua yang mendapat rahmat Allah. Yang kita dapat sekarang ni rahmat Allah adalah satu dari rahmat Allah yang 199 yang lain Allah Ta'ala akan bawakan di hari akhirat. Allah Ta'ala akan beri rahmat. Subhanallah. Itu besarnya rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita memulakan satu pekerjaan kita, Allah pilih untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sifat Allah Ta'ala ni banyak, Allah kata Allah pilih ini adalah perkataan kamu mulakan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis Qudsi, inna rahmati sabaqal ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaan. Allah juga bersifat murka, tapi rahmat Allah Ta'ala itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan bahawasanya dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala sebutkan kamu melakukan dosa pada siang dan malam. Allah Ta'ala menceritakan satu orang anak Adam yang melakukan kesilapan, kemudian diteringatkan kesilapan dan dosa dia, diminta ampun. Lalu Allah kata aku ampunkan. Kemudian pada esoknya dia melakukan lagi kesilapan, dia melakukan dosa. Lalu teringat, dia minta ampun kepada Allah. Allah kata la ubali, aku tak peduli, aku ampun. Sehinggalah berkali-kali dia melakukan dosa
Dan setiap kali dia melakukan dosa, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Allah kata, aku tak peduli berapa banyak dosa yang dilakukan, selagi mana setiap kali dia buat dosa, dia ingat aku, dia minta ampun kepada aku akan ampun. Ini adalah kelebihan istighfar. Dan Allah murka orang yang buat dosa, dia buat tak tahu je. Dia sombong takabur. Jalan atas bumi ni dengan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu jalan atas bumi Allah ni dengan sombong. Kamu tak ada apa-apa dulu. Kamu tak tahu walaupun satu huruf pun perkataan. Kamu tidak memiliki apa-apa harta pun dulu. Bapa kamu, nenek moyang kamu tak ada apa-apa modal pun. Jantung Allah Ta'ala bagi, tangan Allah bagi, akal fikiran Allah Ta'ala bagi, Allah bagi kekayaan, Allah bagi rumah, kekayaan semua Allah bagi, pangkat semua Allah bagi. Semua kita guna modal Allah Ta'ala. Lepas tu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini pun milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi orang yang sedar diri ni, dia tahu kesilapan diri dia, dan dia tahu siapa dia di sisi Allah Ta'ala. Maka apabila dia melakukan kesilapan, dia mudah minta ampun. Dan orang yang mudah meminta ampun kepada Allah ni, dia juga mudah minta ampun kepada, minta maaf kepada manusia bila dia melakukan kesilapan. Orang macam ni mudah dipanggil at-tawwabun, orang yang selalu meminta ampun kepada Allah. Dan orang yang begini selalu rutin dia begitu, sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta ampun. Orang macam ni, kalau dia wafat, dia mati dalam keadaan begitu, rezeki dia untuk masuk syurga tanpa hisab tinggi. Sebab setiap kali dia melakukan dosa, dia minta ampun. Setiap kali melakukan dosa, dia minta ampun. Allah tak nampak dosa kita, Allah tak akan tengok banyak dosa kita. Allah nak tengok kita sedar diri tak bila kita buat dosa. Sedar tak? Kita tengah kita ni bila buat dosa pada ragu. Lepas tu datang semayang, padahal dosa tu tak minta ampun ni. Lepas solat pun kita minta ampun, kita tak teringat dosa tu, tak teringat pun. Kita ucapkan, imam pun cakap, kita pun ucapkan, tak teringat dosa, tapi minta ampun kepada Allah. Senang kita ni dah terbiasa kalau buat agama apa, rutin-rutin zikir agama ni mesti dimajliskan. Dimajliskan. Kalau ada tazkirah atau majlis munajat minta ampun, barulah betul-betul nak minta ampun. Tapi kalau dia seorang-seorang, tak reti nak minta ampun. Kalau ada majlis munajat, baru nak minta ampun. Bila dah kena COVID, dah kena ampun, baru nak minta ampun semua. Tapi bila dia seorang, tak reti nak minta ampun. Bangun malam tak reti nak minta ampun. Sebab apa? Bukan jenis orang yang suka minta ampun. Hati tidak dilembutkan, tak dilunakkan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk pada golongan yang begini. Kerana hidayah susah untuk masuk ke dalam jiwa kita kalau kita tidak melazimi sifat orang-orang yang suka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu huwa tawwabur rahim. Allah Ta'ala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dalam surah Taubah Allah berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi." Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala mengampuni berbagai macam dosa dan menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ini merupakan bahagian dari kelembutan terhadap hamba-hambanya dan rahmat Allah yang mencurah-curah kepada mereka. Sehingga orang yang melampaui batas tu apa sebut? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang melampaui batas. Melampaui batas ni buat dosa besar. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah, kerana Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kita pergi laluan pada azan dulu, InsyaAllah.
Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-38, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna biqu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu dari syurga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran, ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi dalam ayat ini Allah SWT memberitahu tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Nabi Adam AS dan isterinya Hawa serta Iblis ketika dia menurunkan mereka dari syurga. Yang dimaksudkan iaitu kepada anak keturunannya, bahawa dia akan menurunkan kitab-kitab dan memutuskan para nabi dan rasul, sebagaimana dikatakan oleh Abu Al-Aliyah. Itu yang dimaksudkan dengan Al-Huda di sini adalah para nabi dan rasul, iaitu firman Allah Ta'ala, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maksud petunjukku kepadamu itu adalah huda, yang maksudnya adalah para nabi dan rasul. Allah Ta'ala akan memutuskan para nabi dan rasul secara bertali arus, ya? Dan barang siapa yang mengikut petunjukku itu, mengikut petunjuk para nabi dan rasul, nescaya tidak akan ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kata Ibn Katsir rahimahullah, fala khawfun 'alaihim, nescaya tidak akan ada ketakutan, ancaman ketakutan atas mereka, iaitu dalam hal perkara akhirat yang akan mereka hadapi. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati, iaitu atas berbagai urusan dunia yang tidak mereka peroleh. Demikianlah tuan-tuan, orang yang mengikut jalan para nabi dan rasul, dunia ini bukanlah tempat yang bahagia dia. Allah sebut, begitu Allah sebut, fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikut jalan nabi dan rasul, nanti di akhirat nanti mereka tidak akan ada lagi ketakutan pada mereka. Ini menunjukkan ketika mana mereka berjuang di dunia, mereka akan diancamkan dengan perkara-perkara yang menakutkan, seperti peperangan, seperti celaan musuh, celaan orang-orang kafir. Dan ini lumrah. Kata Nabi SAW, inna ashaddul ibtila'a, ashaddun nasi ibtila'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat kena bala, kena ujian, yang paling besar adalah di kalangan para nabi. Sebab itu para nabi ini disebutkan oleh jumhur ulama mempunyai 124,000 nabi, dan para rasul mempunyai 313. Di antara 313 itu ada 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita imani, dan daripada 25 rasul itu ada 5 orang nabi dipanggil Nabi Ulul Azmi, nabi yang paling banyak diuji dengan cubaan dan ujian, masuk Nabi dengan kita Nabi Muhammad SAW. Sebab itu para nabi ini sebenarnya jadi maratib, ada martabat-martabat dia. Ada yang lebih mulia daripada yang lain, ada yang lebih, macam Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penghulu bagi segala para nabi dan rasul. Dan ayat ini yang menunjukkan orang yang mengikut jalan para nabi dan rasul akan diuji beberapa perkara di dunia. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu dalam rugi, melainkan orang yang beriman, amal soleh. Nah, iman itu banyak rintangannya. Kemudian amal soleh pun belum tentu selamat lagi daripada kerugian. Wa tawassaw bil haqq, dia mesti berdakwah, dia mesti sampaikan kebenaran, dan dia mesti bukan saja ajak orang buat baik, bahkan mencegah kemungkaran. Wa tawassaw bis sabr, bila dia buat macam tu, akan ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Biasanya orang tak suka lah.
Kalau kita mencegah kemungkaran ni orang tak suka, tegur orang pun tak suka. Kalau puji orang ramai orang suka, tapi beri peringatan orang tak suka. Kan? Contoh kawan kita yang menegur kita, aku tengok kau ni lambat semayang malu. Aku kata kita semayang awal sikit, kita akan rasa lain sikit. Kita macam ada gap ni, kenapa ni? Kenapa pandangan aku macam ni? Sepatutnya kalau kita nampak secara dimensi yang lebih luas, kita patut berbangga punya sahabat yang macam ni. Dan dia seorang yang boleh mengingat kita tentang usaha akhirat. Dia orang yang sayang kita, yang pimpin kita ke syurga. Sepatutnya kita tidak boleh pulaukan orang yang begini. Tapi demikian kalau Allah jadikan orang yang mengikut jalan kebenaran ni, pasti akan tak ada, pasti ada orang yang tak selesa. Pasti orang yang akan kecam, pasti orang akan pulaukan. Bertawasau besar. Maka tugas kamu sabar. Dakwah yang sabar. Dan ini jalan para Nabi, bukan jalan yang manis, bukan jalan yang ada dibentangkan dengan kain merah. Jadi Nabi SAW berdakwah, Nabi yang paling mulia di kalangan manusia daripada semenjak Nabi Adam sampai orang yang terakhir di dunia ini. Nabi yang paling mulia di balik batu di Taif, berlumuran darah. So dakwah ini datang dengan dibayar dengan darah. Hari ini kita tak ada semayang, tak ada orang nak jerut leher kita, tak ada orang yang nak panah kita, tak ada. Nabi pernah dijerut lehernya ketika mana sujud di Kaabah. Begitu pernah diletakkan usus unta, najis unta di tengkuk Nabi ketika mana dia solat. Begitu pengorbanan para Nabi dan Rasul. Ada yang digergaji hidup-hidup. Nabi Zakaria dibunuh, kata Imam Suyuti. Para Nabi pada zaman Bani Israel dibunuh sebanyak 300 orang. Jadi ayat ini mengatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang ikut jalan Nabi dan Rasul ni, jalan petunjuk Allah, nanti dia tidak akan takut lagi dan tidak akan bersedih seperti mana dia sedih kat dunia. Nanti dia masuk dia zon akhirat, dia tidak akan lagi bersedih. Allah dah jamin. Setengah pandangan ulama mufassirin mengatakan saat mana dia mula bergembira, ketika mana sakaratul maut. Ketika nyawa dah sampai sini, nazar dalam surah Al-Ahzab Allah sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Sesungguhnya orang yang bulat hatinya mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, konsisten beramal soleh, nanti ketika mana dia sakaratul maut dan dijemput oleh Allah, tak kisahlah dengan keadaan macam mana, kalau kita tua ke, muda ke, sakarat, tengah sakarat, sakit nak mati ni, malaikat akan datang punya ramai. Malaikat akan kata kamu rehat sekejap, ini kamu tahan sakit, kamu tak payah takut lagi sebab tak ada ujian-ujian kat dunia. Kamu tak perlu bersedih lagi. Allah dah beri berita gembira daripada kamu, kamu akan dapat syurga. Itu kegembiraan yang paling kita gembira, tak pernah kita gembira macam. Jadi adik mungkin apa berita paling gembira yang menggembirakan hati kita? Cuba ingat lagi. Apa? Dapat masuk UTM, gembira. Dapat suatu orang gembira. Apa lagi? Pernah dapat 4 flat, rasa gembira. Dapat konkursat, gembira. Tidak akan ada kegembiraan bagi seorang manusia dalam hidupnya melainkan telah dijamin kepada dia kamu ahli syurga. Itu kegembiraan yang sangat dahsyat. Sebab itulah orang yang dalam keadaan husnul khatimah, mereka mati dalam keadaan mukanya ceria. Sebab masa sakarat tu Allah dah beri kabar gembira sampai kepada malaikat. Sebab orang dah nak mati ni, sebab tu kita kena banyak baca Yasin kan. Baca Yasin sebab apa? Syaitan akan datang nak cuba sesatkan dia. Ni saat akhir supaya dia tak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi orang yang istiqamah, yang selalu buat ketaatan, walaupun sikit dibuat istiqamah, Allah akan berikan dia rezeki. Syaitan takkan boleh datang pada dia. Malaikat datang, malaikat kata la takhafu wa la tahzan.
Kamu jangan takut lagi, kamu jangan sedih. Inilah saat mula kamu akan berehat. Kamu penat berdakwah, kamu penat kena kecam, kamu penat kena pulau kan. Sekarang kamu berehat, Allah akan bagi kamu syurga. Yang itu yang kita nak. Kita nak supaya kita bekerja sementara je buat dakwah, amal baik sementara je. Nanti kita nak rehat selama-lamanya. Daripada orang yang mandang kehidupan selama-lamanya, dia buat berkoyak-koyak, dia buat maksiat, dia rasa seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Tapi sebenarnya kehidupan dunia ini hanya sementara je. Dia masuk je zon kematian, dia bekerja selama-lamanya. Dia tak mau macam. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahawasanya banyak ayat-ayat yang sebut jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Sebenarnya ayat ini untuk orang beriman ketika mana dia dah sakarat. Sebab orang beriman dekat dunia Allah akan bagi dia sedih, Allah akan bagi dia takut. Sebab itu ujian tu nak meninggikan darjah dia. Walanakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Kami pasti akan menguji kamu daripada ketakutan, kekurangan harta, lapar. Pasti Allah akan uji. Tapi orang yang berjaya menjalani ujian ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dan Allah akan beritahu dengan malaikat, beritahu dialog ni masa dia nak mati, sakaratul maut. La takhaf wa la tahzan. InsyaAllah kita akan lanjut lagi. Ayat ini sangat menarik untuk kita kupas lagi. Kita akan kupaskan lagi pada minggu hadapan. Dan Allah Ta'ala berikan kita kelapangan untuk terus dalam majlis ilmu. Ikuti kita tuan-tuan, sama ada secara semuka ataupun secara siaran langsung di Facebook Pusat Islam. Pada itu saja perkongsian kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.